Yes, anda memang sah tengah menonton Propaganza, setikan gosip yang hangat, menyengat. Ada sebuah lagu untuk anda semua. La 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 la. La 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 la. Gitu dengan Dinda. Oh, saya kau lambatlah, lambat lagi. Lambat lagi. Hari ini saya teman Masya dalam Propaganza. Biasa tengok dia kan, teman lah kiranya. Tak naklah Masya seorang kan. Alah, sebenarnya dia nak cakap hari ni Syuban I, Carl Syafiq. Boleh? Sukalah. Kau macam itulah kan? Apa story baru? Kita ada banyak cerita nak kongsi dengan anda semua. Cerita kita ni tentang apa ni, artis yang anak dia pergi sekolah, lepas tu kena pukul. Wow, hebat now artis ni. Ya Allah, kau pernah kena masa sekolah pernah kena pukul? Tak, saya yang kena pukul. Alamak. Saya kena pukul. Mangsa rupanya kan yang pukul orang kan? Tak, yang penting sekarang ni ada lagi apa cerita lagi satu tu? Kita lagi satu cerita tentang pelawak ni. Dia cedera. Kenapa? Kasihan sungguh tajuknya. Kalau nak tahu kita buat apa? Apa ni hari ni kita nak ada Nash ni, kumpulan Nash, dia nak bagi tahu rahsia band dia boleh kekal lama katanya. Kan. Kelas. Rindulah. Rindu nak tengok juga. dia perform Kan balik apa kata kita tengok dia perform. Propa saja. Propa. So Syafiqah nombor. Syafiqah pun boleh. Kau macam tu kan? Kita nak tanya pendapat daripada Lavender sendiri kan, rahsia ataupun tips untuk band yang dah lama establish masih kekal sehingga sekarang bila ramai sangat band muda yang baru je tubuh tapi dah berpecah. Jadi rahsia dia macam mana? Yang pertamanya, Sweet Charity bukan saja menjadi sahabat rakan kepada Lavender, tetapi Sweet Charity juga adalah merupakan idola kepada kumpulan Lavender itu sendiri. Ini disebabkan oleh Ramli Sarip sebagai penyanyinya juga adalah seorang penerbit awal untuk kumpulan Lavender itu sendiri. Apabila dia menerbitkan kumpulan Lavender dengan berbagai-bagai lagu yang menjadi siulan anak-anak muda sehingga ke hari ini, Sweet Charity bagi saya adalah merupakan satu idola kepada the rock band dalam Malaysia ni. Walaupun mereka ini adalah merupakan band yang asalnya daripada Singapura, tetapi mereka lah yang menerajui kumpulan-kumpulan rock yang lain. Selepas Sweet Charity adalah merupakan Lavender. Selepas itu barulah kumpulan yang lain yang ada. Dan tak lupa juga kumpulan Search juga adalah merupakan satu kumpulan yang agak gah juga dalam negara kita ni kan. Yang pentingnya kita kena faham yang bahawa diri kita juga adalah seorang manusia yang adalah cukup matang dalam muzik. Hanya kematangan saja yang dapat menyebabkan kita kekal. Kalau kita tidak matang, maka kita tidak akan kekal. Itu dia Abang Nash. Handsome kan Abang Nash kan? Maintain lah dia. Single lagi tu pula. Oh, salah buat Kerek. Okey, kita seterusnya ada cerita tentang Lord Taylor. Baju bukan hari ni bukan. Yang penting hari ni kita colourful. Yes, macam kita hari very raya. Yes, indahnya. Sudah. Tak. Kita nak bersama dengan Yuna dan Aizat dalam majlis kesyukuran mereka. Ingatkan kahwin tadi salah baca skrip. Salah lah rupanya. Tapi tak apalah, kita Propa. Sebuah jenama pakaian yang sangat terkenal, Lord Taylor bakal memenangi The Brand Laureate SME Signature Awards 2012. Bakal mengambil penganugerahan ini adalah Encik Robert Loh sendiri, pengasas kepada Lord Taylor. Kami dari Propaganza mengucapkan tahniah atas kemenangan beliau. Sekarang ini saya bersama dengan Robert Loh dan Mrs. Loh. Mereka berdua berada di sebuah majlis penganugerahan dan Lord Taylor yang terkenal dengan sponsor baju-baju artis-artis di Malaysia ini bakal dianugerahkan SME's Brand Laureate Signature Awards 2012. So Mr. Loh, can you tell me how do you feel winning such a prestigious award such as this? Feel great. That means our work is recognized by the people. Also known to be dressing up top names, important names such as Tun Mahathir himself. Will we be seeing more of your designs on red carpets in the entertainment industry, you think? We'll work hard and we will come up with more design, and entertainment industry is where we can really play with colors, design. Malam ni saya buat kenduri doa selamat majlis kesyukuran untuk kemenangan Teruki di Bintang. Kami invite inilah pihak media, juga rakan-rakan dan keluarga. Saya berterima kasihlah kepada Aizat dengan keluarga dia yang mereka yang organise majlis ni, sebab saya tak ada dekat sini and saya pulang pun untuk masa yang sangat-sangat singkat. Alhamdulillah, ada juga kenduri ni, at least saya dapat berjumpa dengan semua orang lah. Apa respon Yuna bila dapat tahu lagu Teruki di Bintang tu menjuarai program tersebut?
Saya rasa happy lah, terkejut kan, sebab saya tak pernah terfikir pun macam akan menang. Selalunya kalau join, kita join lah suka-suka experience. Saya dengan bandmate saya, kita orang memang suka perform kan, buat persembahan. Itu memang kita orang punya favourite thing to do lah. Bila tahu menang tu macam menang, macam ya ke menang. So happy lah, saya gembira. Sebagai pengganti Yuna lah, apa yang Aizat rasa ketika lagu tu menang? Saya memang just gembira untuk dia lah. Saya rasa memang Yuna deserve it 100%. Saya gembira yang saya dapat tolong dia lah untuk kecapi kejayaan tersebut. Thank you everyone. Thank you Yuna sebenarnya. Gitulah bersandar di dahan yang rapuh macam ni. Oh ya, salah. Suka tengok Ellie. Ellie tu kan dia suka belanja orang tau. Tahu tak apa. Dia cantik lah hari ni. Feeling girl sangat. Kan? Tak apalah. Yuna pun dah balik Amerika katanya. Amerika, like seriously? Ada. Okey, kita jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Jumpa lagi dalam Propaganza. Yes. Nampak lah kan macam close lain macam tak ada lah nak pergi nikah. This is something yang sangat besar. Kena pandang saya ni alah sekat anak artis. Artis tu apalah ada sangat. Itu lagu apa tu? Adalah Ugly Frog. Suka buat lagu sendiri kan. Tak, yang penting kita ada Trio 3D. Tahu dah muka dia macam tu je kan. I excited sikit nak cakap pasal ni sebab dia orang adalah 3 jejaka duda. Ada 3 jejaka duda di mana Radio AG, Asyik, Dev Gavsi dan juga CD Nas launching album. Apa lagu dia? Roman Arrogant. Roman Arrogant. Itu nama lagu dia. Itu pasal apa 3D apa? Trio 3D kumpulan baru ni. Ada lagi satu pelancaran album Amanda Imani. Ada singlenya apa nama? Like a Fobia Boss. Cinta dengan Like a Boss. Yes. Kan kau tolong ni lagi? Ada? 2 je, jangan salah buat. 2 je. Okey, kita Propa. Asyik boleh kongsi sikit dengan peminat tentang 3D. 3D ni pemilihan daripada IMG Record. Pilihan kami 3 orang ni sebenarnya plan dia dah tahun lebih 2 tahun lah. Projek 3D ni adalah special. Kami gabungkan 3 jenis rock radi dengan cara dia alternatif. Saya sebenarnya dikenali dengan metal gitaris, metal singer, dan Asyik memang rock lah. 3 ni digabungkan jadi satu. Itu yang saya boleh cakapkan special sebab 3 tone suara yang berlainan. Projek 3 Duda ni bermula pada tahun 2010. Jadi hampir 3 tahun. Mereka bersabar untuk menunggu saya. Ini memang special projek. Penampilan Asyik bersama 3D ni ada kelainan lah. Asyik, CD dan saya merupakan 3 kepala yang berbeza. Metal, rock dengan indie kan. Mula tu memang pecah kepala lah. Tapi akhirnya itulah manis dia. Kemanisan dia akhirnya kita berjaya. Ahmad Abdullah adalah orang yang pertama yang suarakan untuk buat projek ni. Ahmad ni sebenarnya adalah fan saya dulu. Dia memang minat band saya dulu. So dia cakap aku nak sangat kalau boleh kita gabungkan 3 orang ni menjadi buat dalam satu projek lah. 3 Duda ni adalah merupakan solo projek saya lah. OAG masih lagi dalam perbincangan dengan sebuah syarikat yang tak boleh diwar-warkan lagi. Harap-harap produk kami ni diterima. Dia segalanya. Sejauh mana you yakin dengan kemampuan Amanda? Adakah Amanda mempunyai segala pakej yang diperlukan oleh Warner Music? Kita di Warner ni sebenarnya kita hanya sebagai pengedar untuk semua single yang diberi setakat ini. Dia bekerjasama dengan kita begitu. Kalau saya lihat dari segi potensi dirinya masih lagi mempunyai potensi yang tinggi. Ingat, dia juga telah mewakili negara dalam beberapa pertandingan dan dia berjaya. Beberapa hari lagi dia akan mewakili negara bersama beberapa artis kita lagi pergi ke France. Benda-benda ni saya melihat dalam arti kata yang amat positif dan berpotensi untuk kita utarakan di masa-masa yang akan datang. Mungkin ada keistimewaan yang boleh share tentang kedua-dua single terbaru ni yang berjudul Fobia Cinta dan juga Like a Boss. Ini adalah pertama kali saya keluar dengan single yang saya cipta dan tulis sepenuhnya. Buat khas untuk semua saya punya peminat yang tak pernah dengar composition saya. Fobia Cinta adalah lagu yang saya telah tulis masa saya dalam this one relationship yang tak menjadi. Lepas beberapa kali saya jumpa beberapa orang lain dan saya rasa macam persepsi saya terhadap cinta tu telah bertukar
bertukar daripada something positive to something yang lebih negatif. Saya punya generalization of cinta telah evolve saya sebagai seorang, just how I look at life, the way I look at love. Like a Boss is completely opposite daripada Fobia Cinta, lagu yang ditulis untuk memberi inspirasi kepada terutamanya wanita yang berdikari, yang ingin mencapai sesuatu, yang ada goal dalam hidup mereka, yang ada motivation dan drive untuk melakukan apa diorang nak. Saya tulis lagu ni because saya rasa tak banyak lagu yang dapat empower women ataupun wanita kan. Saya amat bangga dengan kedua-dua rekaan lagu tu. Saya harap peminat saya juga dapat terima dan menyukainya juga. Itu dia Amanda Imani, dah lah cantik, pandai pula tulis lagu. Masya boleh? Boleh. Okey, sekarang kita nak tengok Ai, stylistanya dekat ZA Spring Summer 2013 collection. Artis mana yang stylista? Artis mana pula yang oops? Nak tahu? Kita propa. Saya sekarang berada di studio milik Preka Fashion Fairuz Ramdan yang cukup unik dan cukup artistik ini. Dan yang pastinya kita ingin mengetahui siapakah Fairuz Ramdan, iaitu Preka Fashion, lelaki yang terkenal dengan rekaan suit vintage modern. Istimewanya juga kita mengetahui selebriti manakah yang pernah menggayakan rekaan Fairuz Ramdan dan selebriti lelaki manakah yang tampil dengan gaya suit atau jaket yang stylista atau Okey, saya sekarang bersama Preka Fashion Fairuz Ramdan. Kenalkan sikit siapa sebenarnya Fairuz Ramdan. Saya merupakan graduan fashion dari Universiti Teknologi Mara. Bulan November 2011 kami keluarkan label bernama Fairuz Ramdan Bespoke atas platform Bumi Putra Designers Association 2011 November, MIFA. Alhamdulillah. Ramai selebriti yang menggunakan Fairuz Ramdan. Siapakah antara selebritinya? Kami sering kali showcase pakaian pada East Al Shafiq, terbaru Ron Palare, yang paling baru kumpulan SZ untuk music video. Tak lengkap seseorang designer kalau tanpa konsultan atau penasihat fashionnya, dan Wak Doyo adalah penasihat untuk design. Fashionnya lebih jauh lagi. Mana design-design yang dia buat tu semua tu unik. Konsep yang dibawa pun lain daripada yang lain. Saya lebih pada macam tengok macam kesesuaian daripada segi bentuk paras rupa dia, potongan badan dia macam mana, nak style dia macam mana. Saya daripada situlah untuk menunjukkan Fairuz Ramdan tu ke mana punya suit yang dibawa. Suit belang biru putih ni adalah salah satu rekaan you dan pernah dipakai oleh Karl Shafiq. Kenapa memilih look macam ni untuk Karl Shafiq? Manakan adakah sebab personality Karl Shafiq ataupun you just come up with something interesting? Saya membuat satu tema untuk koleksi Spring Summer 2013 ni, dan Karl Shafiq hanya sebagai teaser ya di BDA show yang lalu. Memang karakter dia sesuai. Suit ini pernah dipakai oleh Is Sulaini. Suit dia lebih menarik dan fabric yang dipakai pun lebih menyelah. Skirt dia tu nampak dia, look dia tu different. Suit ni pernah dipakai oleh Faizal Ismail ketika anugerah juara lagu. Kenapa warna ni dipilih untuk Faizal Ismail? Memandangkan Faizal Ismail bukanlah seorang yang cerah sangat. Sebenarnya dia kontra. Jadi bila dia kontra, nampak Faizal tu menyelah. Berapa lama masa dia ambil untuk menyiapkan satu suit yang lengkap, yang indah rekaan Fairuz Ramdan ni? Paling cepat saya buat baju SZ suit 4 pasang dalam masa 3 hari. Kabarnya selain suit, you guys juga ada plan untuk mengilhamkan kemeja tee. Kami bertiga dengan Mazahari mengilhamkan satu lagi jenama The Garment. Ini dia. Inilah usaha kami yang awal untuk Lorange punya produk. Kita ingin melihat selebriti lelaki yang menggayakan suit, sama ada penampilan mereka stylista atau Adi Putra ketika anugerah Screen. Pendapat you? Stylista, bagi saya stylista. Walaupun dia menggayakan gaya military, tapi dia agak subtle, dia tak over the top, macho. Kena dengan dia. Okey, memang saya pun personally memang saya rasa berpendapat yang sama. Aznil Haji Nawawi. Bagi saya penampilan Aznil stylista. Dia bergaya santai, dia cuma pakai t-shirt dengan blazer dengan kasut sneakers. Bagi saya ni sesuai lah. Saya sendiri memang setuju dengan pendapat. Memang daripada awal saya tengok gambar ni pun dia nampak casual. Awal Ashari dengan suit lengkap tetapi bercapal. Sorry awal. Gaya ni sebenarnya sesuai, tapi cuma pemilihan fabric tu je yang tak kena. Overall look dengan rambut dia yang bersahaja stylish. Macam mana pula dengan dia menggayakan
capal atau sandal untuk ke majlis, dan suit itu I rasa suit ni sesuai untuk majlis malam. Kalau untuk majlis yang formal bagi saya ups lah. Macam mana pula penampilan Taufik Batisha ketika hadir majlis persandingan Lisa Surani dan Yusri? Stylista. Saya rasa suit yang dia pakai adalah kena dengan dia, dengan personality dia, dengan lagu yang dia bawa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Maafkan kami, kita orang salah bual tadi. Bukan ZA Spring Collection 2013, tapi bersama dengan Farish. Siapa nama dia? Fairuz Ramdan. Fairuz Ramdan. Tak tahu mana satu Fairuz, tapi yang penting baju Ai dengan baju Carl memang sedondon gitu. Carut. Okey, kita nak bersama dengan KRU. Dengan cerita dia orang buat album baru, album yang ke-13, Chronomania. Ke salah bual? Chronomena. Salah bual lagi. Aduh, apa nak jadi hari Senggal lah. Okey, kita propas saja. Alah, salah bual lagi ke? Tahniah diucapkan buat KRU untuk album terbarunya yang ke-14, Chronomena. Jadi selepas 6 tahun senyap, Tuk tiba-tiba keluar album baru. Mungkin ramai ingatkan dah bersara KRU ni kan. Apa kelebihan dan keunikan album terbaru kali ini? Album ini menunjukkan kematangan kami. Sebab kami mengerakam ke album ni adalah kerana kami punya semangat and passion kami. Kalau dulu Lisa hanya menonton KRU daripada TV saja, dan sekarang ni Lisa menemani Yusri melancarkan album dia yang ke-14. Jadi apa perasaan Lisa? Amat bersyukur. Lisa sama-sama tumpang gembira atas kejayaan KRU. Kebanyakan lirik digubah oleh Adri. Konsep dan genre yang cuba dipertengahkan. Para pendengar muzik secara keseluruhannya boleh kata, oh itu memang boleh tahu itu identiti KRU apabila lagu tu ada hooknya, message-nya, ada yang tertentu, cara musiknya. Kalau banyak lagu hit untuk orang lain tu, jadi peminat boleh yakin lah. Sebenarnya kami rasa teruja, berbangga at the same time. Harap tahun ni 14 pun akan turut serta lah. Semestinya kita rasa sangat gembira sebab apa dah 7 tahun, 8 tahun mereka tidak menghasilkan karya sebegini. So kita harap yang terbaik lah untuk mereka. Dalam banyak lirik tu ada satu Norman yang gubah. Jadi mungkin ada special sikit tentang lirik tu. Sebenarnya lagu ni lagu kami daripada tahun 1995. Kita berharap peminat kami yang ada dengan yang kesibukan mereka dengan kerja, dengan anak dan sebagainya, ataupun dengan pelajaran mereka, mungkin akan jatuh cinta semula sekali dengan KRU. Kalau dulu lagu KRU semuanya kami tiga ada buat. Ada juga Adri buat lagu rap, lagu hip hop yang sepenuhnya dia suruh saya buatkan rap. Tapi saya berkata kepada Adri, macam Adri tak sesuai lah Adri. Lagu tu tak masuk dalam album ni. Ikhlas daripada kami yang orang pendengar boleh tahu bahawa ini bukanlah lagu yang dibuat-buat. Bergantung kepada interpretasi. Kematangan dalam lirik dalam album ini tak semestinya bermaksud hanya orang-orang yang dewasa saja yang boleh menghayati lagu tersebut. Bila agaknya KRU nak buat persembahan di pentas? Dah lama agaknya bersara. Kita dah pernah buat pengumuman bahawa KRU dah bersara daripada pentas nyanyian. Maknanya kita bersara dari untuk buat show lah. Tapi untuk album kita tak pernah pun kita akan stop buat album. Apa perancangan KRU selepas ni? Mungkin akan rancak buat album ke atau macam mana? Untuk teruskan album kali ini masa akan datang, insyaAllah. Kerana kami masih lagi passionate, masih lagi begitu berminat untuk dalam industri muzik ni. Kami sentiasa menghargai setiap minit dan setiap detik kami dalam industri ni kerana masih diterima sampai sekarang. Dengan rasa terima kasih tersebutlah kami merasakan bahawa kami akan teruskan untuk merakamkan lagu-lagu seterusnya di masa akan datang. Kepada peminat Propaganza, dapatkan album terbaru daripada KRU, Chronomena, di pasaran sekarang. Bila saya nak turn, peha pusing, betis tak ikut pusing. Bayanglah kalau mak kita kena treat macam tu kan. Gambak lah. Yes. Anda bukan menyaksikan rancangan lain, tapi ini memang Propaganza. Jangan terkejut dengan kapet merah ni sebab sebentar lagi kita ada satu tetamu yang sangat vast, you all. Tapi sebelum tu, kita nak bersama dengan Azwan Ali. Sama ke tidak? Propas saja. Rambut pink. Segala kata cacian yang telah engkau berikan. Mai mana? Oh, clap. Hello, ya. Baby, kacau rekau di Cafe My TV. Kena Aida. Bila sendirian terbayang wajah
wajahmu. Dengarlah orang tua-tua gosip ni pasal ni seorang diva ni dia punya meletup nak habat pi. Ni bukan apa, diva ni kontroversi 2012. Budak reality ni tengah hot. Kononnya dia kena pecat daripada grup tu sebab dia tak jujur dengan dia ada masalah disiplin. Katanya. Macam mana dia orang ciplak ni? Ni baby dalam TV kelas. Baby perut kedoyut. Ayo, ni Jo, bukan apa. Kakak ni nama kakak comel. Dia suka sangat baby AA. Dia nak sokol dia. Call lah tu nombor dia tadi. Nama dia. Cepat ni. Kosong ni mata tak nampak dah tua-tua ni. Korang tahu tak gosip? Korang pun dah jadi artis. Ini pasal rocker. Rocker ni punyalah meletup bagai nak gila. Dia sudah naik hangin bila kecoh pasal dia buka kelab. Dia nak gosip dengan dua diva yang cemolot ni you all. Dulu punyalah cemolot. Tapi lepas tu bergaduh tarik-tarik rambut, bergomol kat swimming pool. Katanya. Kau tahu bila dengar lagu ni, Baby A teringat lagu kau, Kunci Cintaku Dalam Botolmu. Ketawa sikit. Kau bukan apa, penerbit tu. Penerbit Raja Azmi, umur dia dah 53 beda. Dia bercinta bagai nak gila dengan gitaris umur 27 nama Hafiz. Kau mampu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Nana ada tak? Ada. Ni Kak Nana, ni Kak Piah ni. Baru ni punya laki tu, Dek Nonoi. Dia tu diva tu dikatakan cuba rampas laki orang businessman jual kereta mewah. Lepas tu diva ni siap kata, kau tahu diva ni kata, tolong jangan ganggu rumah tangga orang. Hormat sikit. Kelas tak statement dia? Oh, kelas. Kelas tak? Gagahlah tu. Tapi betul. Ni diorang ni dah boleh berlakon dalam satu scene. Kau tak nak dengar, sudah beda. Lepas tu kan, I nak tell you all, press-press ni sekarang berebut dua diva ni untuk jadikan cover Hot Mama. Katanya. Sedih lah kau. Diva ni ada pangkat datuk. Dia ni dulu lahir dekat Ipoh Mali. Datuk Syekh Muzaffar Syukur. Kenal tak? Kenal. Dia kan, dia dah dapat baby. Baby perempuan yang kedua. Kelas tak kelas? Ucap dah tanya pada Datuk Angkat Sawan. Dulu anak pertama dia perempuan. Anak yang kedua pun perempuan, baby girl. Shirley, ini pasal Ipa Lajah. Ipa Lajah itu diva. Dia punya anak 8 tahun kepala sudah kena douche, you know. Kasih tolak sama budak 10-12 tahun itu macam. Dia dah kata bila-bila anytime, esok pun boleh. Kelas tak statement dia. Dia nak kahwin, dia tak kisah. Lepas tu Hafiz ni punyalah gentleman, punyalah caring, kata Kak Mi. Siap bawa jumpa mak dia. Kelas tak? Lepas tu bila jumpa mak mentua, Raja Azmi punya statement apa tahu? Terasa bagai berada di syurga. Katanya. Jadi sekarang diva ni kesian. Dia ingatkan 2013 dah tak ada gosip. Rupanya orang kata rampas laki orang pula. Tu dia dah terkenal satu Hollywood. You all dengan cerita. Cer. Dia nak balik Ipoh. Jo Farizal. InsyaAllah ni lepas Cak Gourmet ni. Sebab dia asyik dapat macam-macam award kat Hollywood tu. Dia heboh kat internet nak kahwin you all. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Kosong. Gitulah Azwan Ali kan. Katanya. Kan tak habis-habis kan. Okeylah. Cerita pasal Azwan Ali dah. Kita dah ada satu ni tentang preview filem Hantu Kak Limah 2. Yang dengan pelakonnya memang ramai sekali. Ada Awi, ada Usop Wilcha, ada Izlin. Dan yang penting sekali sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu yang akan cerita tentang filem Hantu Kak Limah 2. Apa dia? Hantu apa? Kak Limah 2. Kita tengok dululah majlis preview filem ini. Propa. Hantu Kak Limah.
Mungkin ramai dah tahu watak Awi dalam Hantu Kak Limah 2 ni. Macam ringkas perbezaan watak Awi daripada yang previous dengan yang sekarang. Tetap Husin, tetapi watak Husin masa Hantu Kak Limah tu sangat joyful, sangat enjoy. Tapi dalam watak kali ni, Husin agak down sikit. Pertamanya dia balik ke kampung dengan keadaan bankruptcy, susah kan. Dengan percintaan dia, berlakunya konflik antara Husin dan Ayu. Bila Ayu menjelma menjadi Mon dan membangkitkan semangat Husin. Pada abang, filem dia lebih serius ya. Dia menunjukkan satu pembikinan filem untuk hiburan yang lebih mendalam. Watak Usop Richard, still Usop Richard ya. Kalau tengok pada tajuk dia, title dia sendiri pun dia dah nampak. It's all about Husin, Mon dan Jin Pagar Toncet. Abang Mamat dia fokuskan pada penceritaan. Cabaran sepanjang penggambaran, tengok dari segi CGI dia agak tinggi sikit lah kan. Agak susah juga bila kita nak berlakon dengan green mat kan. Benda yang tak ada di depan mata tapi kita berlakon seolah-olah macam benda tu berlaku di depan mata. Pada abang, setiap filem Kamu Bisang tu ada lawak dia tersendiri ya. Kami percaya dengan watak-watak yang wujud dalam itu seakan-akan mereka benar-benar wujud. Sangat hebat. Cabaran yang sebenar-benar cabarannya bagaimana Awi dia punya masa begitu singkat. Kami berjaya lah walaupun dalam masa yang agak tight. Cabaran yang paling hebat adalah kami ingin menyiapkannya dalam masa 20 hari. Pada abang tak pernah abang shoot filem 20 hari ya. Itu adalah cabaran yang sangat hebat. Kalau kamu nak tengok peminat daripada Zombie Kamu Bisang, daripada Kak Limah dan ini yang terbaru Husin Mon dan Jin Pagar Toncet. Kalau nak tengok macam mana Jin tu pakai toncet atau siapa Jin pakai toncet, bagaimana Mamat Khalid mentwistkan toncet-toncet yang ada di luar sana, kita saksikan Husin Mon dan Jin Pagar Toncet di Pawagam. Kami menjanjikan tahap hiburan yang menyeronokkan. Salah buat lah. Dah start rupanya. Gitu lah nak tak bagi tahu. Macam itulah kaki kalau lucet tajuknya. Lutut cedera. Johan Raja Lawak lepas main futsal. Lucet tajuknya. Dengan cerita Ozlin baru bersalin. Bila masa dia beranak? Beranak pula mengandung. Salah buat lagi. Okey, kejap. Kita ada lagi satu story panas. Tapi kita propah dulu. Lutut cedera you all. Mungkin ramai peminat yang masih lagi tak tahu tentang kecederaan yang dialami oleh you sendiri. Benda ni tak perlu tahu sebenarnya tau. Sebab benda ni adalah it's a major injury. Benda yang memang saya kena buat, patut buat untuk menjaga lutut saya yang lagi satu. Jadi kalau saya tak buat, dia membahayakan lutut saya lagi satu. Saya buat ni adalah untuk menjalani rawatan. Bukannya saya masuk aksiden ke jatuh kan. Maknanya bukan satu berita yang tergempar lah. Kes saya berat sebab dia ada bedah saja. Yang kata punca dia daripada bermain bola tu macam mana? Saya memang bermain bola. Tapi benda tu mungkin dah lama saya tak buat. Bila sekali lagi saya kena, itu yang mungkin membuatkan saya kecederaan saya, luka lama tu dia darah kembali. Jadi punca dia bukanlah daripada bola, tapi kiranya memang dah lama you dah kena penyakit lutut ni. Bukan, dia punca daripada bola. Punca saya tackle oleh keeper. Masa tu ligamen saya koyak. Apa yang saya kena ni ialah ligamen saya putus. Bila saya nak turn, peha pusing, betis tak ikut pusing. Jadi masa tu dia putus. Saya perlu menjalani rawatan secepat mungkin. Ketika mendapat berita tu, apa yang terfikir oleh you sendiri sebab menghadapi Maharaja Lawak Mega lagi dengan era lagi? Saya tak fikir langsung tentang kerja saya. Saya fikir tentang kesihatan saya. Sebab kalau saya tak sihat pun saya tak boleh kerja. Whatever I do, saya tinggalkan. Yang berada dengan saya adalah anak bini saya. Bini saya hari-hari menangis melihat saya. Saya berasa bertuah kerana saya dikurniakan isteri yang begitu prihatin. Doktor nasihatkan berapa lama you kena rehat? Saya tak boleh rehat. Saya kena buat fizio selama 6 bulan ke 9 bulan. Saya tak boleh rehat. Kalau saya rehat, kaki saya tidak akan ada muscle dan kaki saya tak boleh bergerak. Dengan cerita wife you dah bersalin Wife saya dah selamat melahirkan anak lelaki. Nama anak? Hamba Allah. Belum dapat lagi nama. Kau pahal. Belum dapat lagi? Belum. Planning nama tu tak? Aku marah. Aku dah kaki dah sakit. Kau sakit kaki hati aku lagi. Planning nama tu? Planning nama tengoklah. Tengok nama apa yang boleh gabung. Macam Jozan ke boleh gabung. Nama aku dengan bini aku je gabung ke. Dapat dah nama anak aku. Bila, di mana lahiran tu? Yang penting semua selamat dah lah. Kau nak apa lagi? Apa lagi projek terbaru EJ lakukan sekarang? Antara projek yang terbaru sekarang dengan Yuna juga, kita orang akan keluar lagu untuk Samsung Galaxy Wonderland. So, lagu ni dia dalam kolaborasi Yuna, saya, Quack dengan Leo Bernard akan keluar dalam middle February. You kena buat apa? Saya sebagai music director lah untuk program tu. Saya tengah mengusaha mensiapkan lagu tu lah. Jauh mana hubungan EJ dengan Syaifah Amani? Memang kawan dari dulu, kawan. Kami close sebab saya banyak
nak buat kerja, buat dia punya filem scoring untuk short film saya. Kami sama-sama share tu, nampak lah kami macam close lain macam. Tak ada lah nak pergi nikah ke apa, tak ada lah. Kawan lah macam orang lain semua, saya kawan dengan mereka ni semua. Kawan. Bukan hubungan istimewa lah. Dah, hampa suka mengangkat cerita bagi lebih. Kita nak tanya, bukan mengangkat. Orang tengok dalam gambar Instagram Syafa Amani sendiri kan. Jadi macam orang tu tanya, siapa yang perlu Amani tu? Sekali AG. So orang mungkin tak tahu AG memang kawan rapat dengan Amani. Komen AG. Komen apa? Gambar lah. Tak apalah. Aku tak mau cerita gambar tu lah. Macam tak boleh buat apa. Tapi ada plan tak untuk ada hubungan serius dengan Amani? Saya sendiri pun tak tahu. Saya punya masa dengan studio pun macam orang gila. Kalau ni saya rasa bila saya sunyi seorang, saya boleh buat karya tu lain macam sikit. Kalau ada ni lain sikit. Dia bukan patah tumbuh hilang berganti lah. Okay, patah tumbuh hilang berganti. Tak ada siapa tumbuh hilang, tak ada siapa berganti. Ni aku ketuk ni besi ni. Saya tak tahu apa yang berlaku. Saya tak dapat tengok, saya tak dapat dengar, saya tak dapat. Bukannya saya nak mengaibkan sesiapa di sini, tidak. Baru nak tutup muka. Ini dia. Salah satu daripada pelakon hantu Kak Lima. Maknanya you lah hantu Kak Lima. Tak salah bual. I bukan Kak Lima, I Moon. Oh, you Moon. Hussein Moon dan dia pakai toncet I lah Moon dia. Ingat tak trilogi Zombie Kampung Pisang? Ingat? Zombie Kampung Pisang kan I Moon, Cikgu Moon. Tapi kenapa dalam hantu Kak Lima satu you tak ada? I pergi mengajar lah, I kan cikgu. Ingat I nak mengajar kat Kampung Pisang je. Of course lah, I nak upgrade sikit. Mengajar lah kat tempat lain. Kali ni I kembalilah balik. Kan kita bercinta dalam Zombie Kampung Pisang tu ala I jual mahal sebab Hussein tak ada SPM. So kali ni tiba-tiba I suka balik lah. Dengan Hussein. So watak Moon ni macam mana? Dia gede ke? Dia macam mana? Dia ada lagi ke cerita-cerita tu? Ada lagi? Cerita ada. Kali ni dia merempit pula cerita. Oh, merempit. Dia merempit, dia tak bakar, dia merempit dah hari ni kali ni. Buat ni lah. Kena tengok macam mana dia merempit tu, memang pakai gila. Ni. Apa cabaran Aizlin untuk bawa watuk ni? Watuknya senang aja. Taklah. Watak I cabaran dia sebab I banyak macam melayang-layang tau. So susah sikit. For the first time I berlakon filem, I melayang. So memang part rigging tu susah. Dahsyat. And then susah juga nak berlakon dengan Abang Hawi. Ya, kenapa? Hati dudak-dudak setiap kali dalam scene. Macam mana? Patutlah tengok video klip tu. Tu nak video klip. Lagu dia tu jadi lagu dia. Lagu dia. Entah mengapakah. Dia ada cerita kan? Ada syair-syair macam tu. Lepas tu, kukira engkau sudah melupakan. Gitu. Karena itulah engkau nampak tenang. Faham? Terus diam tau. Terus kita terdiam tau. Kejap. Oh, maknanya Aizlin memainkan watak Moon dan juga nyanyi soundtrack. Ya, bersama Awi. Okey, Hussein Moon dan Jepakan Toncet akan keluar tau 7 hari bulan. You all janji nak pergi kita janji? sekali lah. Sekali lah. Belanja ke? Belanja. Apa last pesanan. Okey, jangan lupa tengok banyak-banyak lagu Lamunan Terhenti sebelum tengok filem yang sebenar pada 7 hari bulan Februari. Tahu Rata Ramai-Ramai. Yes, Rata Ramai-Ramai. Bawa Masya. Of course. Masya bawa boyfriend. Tak kan? Tunang dengan cerita bukan? Propa saya sebelum dia merepek. Propa tu asik kan? Cuba nak sorok-sorok sangat kan. Pihak sekolah pun maklumkanlah anak kami jatuh. Kau kenapa, Masya? Aizlin suka buat warna saya belum bertunang kepada jejak yang kau sebenarnya dah tunang senyap-senyap. Kasihan Mamat semalam yang nak tackle kau tu. Siapa Mamat semalam? Ada. Mana ada? Kau suka hati je. Yang penting kita tahu cerita Aifah Razia anak kena pukul katanya. Ya Allah, hai. Propa. Baru-baru ini kita dengar tentang kecederaan anak Kak Ifah sendiri, Akili, ketika di sekolah akibat pergaduhan. Alah, pergaduhan budak-budak kecil je. Berlaku Jumaat lepas. Ketika tu Akili sementara nak menunggu suami saya datang menjemput dia. Jadi dia berbual dengan budak-budak rakan-rakan dia darjah 1, darjah 2. Kenaan dengan WWE, Gusti-Gusti. Betul tak Akili?
So dia buat like action tendang-tendang. Jadi dia tendanglah tempat duduk besi di pondok menunggu di dalam kawasan sekolah dia. Datanglah dua orang pengawas ni darjah 6, seorang lagi yang si pelaku ni lah. Darjah 5. Dia tarik baju adik tu. Oh, dia rentak baju adik. Lepas tu Akil Lili pun geram juga. Dia buat macam mana? Cuba action. Mama tak tahu ni. Oh, dia tangkap macam ni. Lepas tu dia tolak adik dia lagi. Dia pusing balik dapat penorela. Ambil kau. Kena penorela tu siapa? Penorela guru distin. Tak tahulah macam mana dia tolak Akili kena palang besi tu. Jadi Akili dah terjatuh. Pihak sekolah pun maklumkanlah anak kami jatuh, cedera. Tapi tak bagi tahu cedera tu besar mana ke apa kan. Tak nak bagi kami panik. Tapi sebenarnya kami pun panik juga kan. Tak pernah takut apa-apa hal kan. Bila masuk dia dekat dalam bilik doktor tu, doktor buka, mak oi, lubang sikit lagi nampak tulang tengkorak dia tu kan. 6 jahitan lah. Saya difahamkan masa saya berada di ward kecemasan tu, mak pada si pelaku ni ada datang juga, tapi dia tak nak jumpa, dia tak nak turun daripada kereta, dia tak nak jumpa saya. Mungkin dia takut saya tengah marah ketika tu, dan suami saya meminta pada wakil daripada family ni balik dulu sebab keadaan tengah panas sekarang ni kan. Tak sesuai kita nak bincang apa-apa pun, kita dengan cara baik. This is very serious, punya luka sangat dalam. Dalam masa yang sama saya pergi buat report polis. Bukan saya buat report polis tu kerana saya nak kenakan budak ni, tidak. In case in future apa-apa hal berlaku kepada dia kan. Dan untuk rasmilah, untuk claim insurans, untuk apa kan, sebab semua butiran tu kita nak lengkap baru kita boleh claim apa semua kan. Bukan dia saya nak mengaibkan sesiapa di sini, tidak. Bila fahamlah situasi saya, keadaan saya ketika tu kan. Family dia katanya tak nak berjumpa saya, tak nak minta maaf. Mungkin parents dia fikir saya ada ambil seorang lawyer. Sebenarnya kami tak ambil seorang pun lawyer lagi. Sampai hari ni pun tak ada pun lawyer yang mewakili kami. Bapa pada si pelaku ni ingat kami ambil lawyer, so apa-apa hal kalau nak claim ke nak apa, talk to my lawyer. Wah, gitu kan. Agaknya dia pandang kita ni, walaupun saya ni artis, dia pandang saya ni alah setakat anak artis. Artis tu apalah, ada sangat bandingkan mendorang kan. Saya rasa terhina lah sangat. Memang keluarga pelaku tu memang tak ada nak adik usaha untuk jumpa Kak Ifah sendiri. Dia tak nak minta maaf, tak apa. Takkanlah saya nak keluarkan duit RM10,000, RM20,000 nak bayar lawyer saya hanya nak suruh dia minta maaf dengan saya je. Anda mungkin terlepas di dunia ni, tapi di akhirat esok gitu. Kau kenapa? Tak habis lagi. Kelakar sebab apa? Kelakar sebab kita ada Karut Komedia. Karut Komedia. Yes. Nak beritahu kepada anda semua kalau nak jadi penonton Karut Komedia boleh datang pada 6 Februari jam 8.30 malam. Dan juga 7 Februari hingga 14 Februari. Rakaman akan bermula pada jam 2.30 petang di Studio 1 Astro. Yes, walk in katanya. Walk in. Tapi boleh juga emailkan nama anda dan nombor telefon serta rakan-rakan anda ke tac@astro.com.my. Karut Komedia musim yang kedua. Ya, kita kasih dia gambar-gambar yes, kan. Tapi yang penting kita nak tahu kesudahan cerita pasal ada yang dulu tu, ingat tak? Ada lagi sambung. Kemenangan tu. Apa tu? Tak boleh nak sebut. Sambung lagi. Sambung lagi. Kita nak tahu komen Aizat tentang kemenangan lagu Yuna tu. Tapi yang penting kita ada 2 lagi episod untuk musim kedua Propaganda. Iyalah. Saya. Kan? Jadi jangan lupa saksikan 2 episod itu sebab kita ada kejutan katanya. Katanya ada kejutan lagi. Penyanyi dari Indonesia bakal datang ke studio kami. Gitu. Jadi jangan lupa likekan Facebook kita orang di facebook.com Palang Propaganda Zaria dan juga komen-komen lah tentang laki baru I. Boleh juga kat Twitter Propaganda Ria kan. Yes. Kata dah tunang belum? Sebut lagi. Suka tak? Dan jangan lupa blog kita orang. Apa blog kita? Propaganda.tv gitu. Senang je sebenarnya. Kan? Kita je sengal lupa. Okay. Jadi kita akan bersama dengan klip video ini. Kita see you minggu depan, Kal. Ada lagi kan? Ada ke? Ada. Nak lagi ke tak? Nak? Kita dengar ni story tentang Yuna dan Aizat. Propa. Jumpa lagi. Kal, belanja makan lah. Jom lah. Kita suruh Eli. Eli, jom. Eli, well, like seriously? Muncul satu kontroversi yang kurang enak didengar dan pelbagai pihak dipersalahkan, termasuklah orang yang
pada asalnya sepatutnya digantikan oleh Yuna sendiri. Jadi Aizat yang seperti mangsa keadaan tak tahu apa-apa pun terlibat sekali. Komen Aizat? Saya punya knowledge terhadap situasi tersebut kurang. Saya tahu yang saya kena ganti, saya tak fokus sebab time tu macam 3 hari before the concert, so saya tak ada time untuk macam fokus sangat benda lain. Saya fikir macam okay, saya kena practice the band. Saya tak fokus apa-apa selain daripada performance tu. Benda yang terjadi is just a misunderstanding between, I don't know, saya pun tak tahu sangat. Hopefully it doesn't happen again lah. Kesian juga kepada Kak Uji sebab because I treat her as like macam my mother lah, macam mak saya sendiri kan. Bayanglah kalau mak kita kena treat macam tu kan. It's something yang kita tak senang lah hati dia dengar kan. It shouldn't happen again lah next time because she's a legend kan in the industry. She should have been taken care properly. It's important for us to betul-betul fikirkan kepentingan diri kita and then orang lain juga. Kesilapan tu memang akan berlaku. It's better for us to improve ourselves and to continue on being positive and hopefully benda ni takkan berlaku lagi ya. Penggantian penyanyi untuk menyanyikan lagu Teluk Kiri Bintang tu kan sampai menimbulkan kontroversi. Jadi you sendiri request untuk Oji Rashid menyanyikan lagu You. Tapi bila permintaan itu dan penggantian itu dipertikaikan, komen Yuna? Saya tak ada apa-apa komen pasal tu. Saya respect event tersebut. Bukan event saya, bukan konsert saya kan. Bila ada sedikit pertukaran dekat situ, Kak Oji Rashid sebenarnya bukan disingkirkan, she's digantikan. Saya tak ada di Malaysia untuk buat keputusan, untuk buat apa-apa. Saya ada dekat Amerika. Saya tak tahu apa yang berlaku. Saya tak dapat tengok, saya tak dapat dengar, saya tak dapat mengalami lah semua benda tu kan. Saya serahkan kepercayaan kepada United Records, Wawa, manager saya dan juga pihak penganjur lah untuk buat keputusan yang terbaik lah untuk show mereka. Daripada pihak saya tak ada apa-apa benda yang negatif. Kami tak ada perasaan marah ke apa ke kan. Saya masih berhubung dengan Kak Uji, kami masih dalam hubungan yang baik. Apa-apa isu yang ada tu tak perlu dipanjangkan lagi. Kita biarkan benda yang negatif, we just leave it behind. Yuna ada tak berjumpa dengan Kak Uji sendiri untuk mungkin menyelesaikan perkara ini dengan pihak stesen TV tersebut? Saya ada telefon dia, tapi telefon dia cuma untuk bertanya khabar sebab saya dengar dia kurang sihat. Alhamdulillah dia okey, dia sihat. Statement pun dah dikeluarkan oleh pihak saya dan pihak Yuna dilamar oleh David Foster untuk bernaung di bawah label recordnya sendiri kan. So mungkin Yuna boleh kongsi dengan peminat. Bernaung di bawah syarikat rakaman David Foster merupakan sesuatu yang saya gembira lah. Saya idamkan. Saya rasa berbesar hati kerana dapat bekerja dengan David Foster. Dia merupakan seorang komposer yang tersohor. Dia sangat supportive. Gembira lah diberikan peluang untuk merakamkan sebuah album di bawah Verve Records. Bila orang tengok menerusi Instagram hubungan Yuna dengan seorang lelaki Mak Saleh tu kan, macam rapat, mungkin berkawan rapat. So Yuna mungkin ada nak kongsi sikit dengan peminat tentang hubungan Yuna dengan True Jewel Lens tu. True Jewel Lens tu sebenarnya dia seorang fotografer yang merupakan kawan saya juga. Saya tak cuba nak sorok-sorok sangat kan. Apa yang saya berkawan dengan siapa, saya share dengan kawan-kawan saya kan. Ni kawan saya Didi, ni kawan saya Lincoln, ni kawan saya Ben, ni kawan saya Jules. Kita orang berkawan. Saya pun single, so saya kawan je lah. Kawan biar ramai kan. Masa sekarang saya selalu fokus dengan kejayaan saya. Jadi saya tak expect apa-apa yang akan keluar daripada friendship tersebut. Yuna berduet dengan Chi, mungkin boleh kongsi dengan peminat. Saya rakamkan lagu KL Kita dengan Chi awal tahun lepas. Itu merupakan collaboration kami yang pertama. Sekarang ni dah hot lah dekat radio kan. Jadi Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah yang saya gembira sebab lagu tu kami tulis bersama-sama. Saya rasa Chi pun very excited and dia pun gembira sebab lagu tu ke udara di radio and ramai orang suka mengembalikan kerja dia sebagai seorang musician. Saya tahu itu yang dia nak sebenarnya. Dia dah lama nak buat lagu and nak menyanyi balik. Saya gembira lah lagu tu dapat menolong kerjaya dia juga.